الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يتمم بخير. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. إكرام الجار من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Masih lagi dalam hadis yang ke 15 berkenaan dengan hadis 15 ke 14 yaitu hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan selesai kita telah bicara tentang itu dan masuk kepada bahagian kedua wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan jirannya, ai falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajhi. Itu hendaklah dia berbuat baik kepada jiran dengan memaniskan wajah, dengan menggembirakan dan memaniskan wajah kepada jiran. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian ulama menyebut husnul jiwari fi arba'ati asya'a. Husnul jiwari fi arba'ati asya'a an yuwasiyahu bima indahu. Maksud jiran ataupun melakukan kebaikan berjiran ini ada pada 4 perkara. Yang pertama an yuwasiyahu bima indahu, yaitu dia menjaga, an yuwasiyahu bima indahu, menjaga dengan apa yang ada pada jiran tersebut. Wa alla yatma'a fi ma li jarihi, dan dia tidak tamak dengan apa yang ada pada jirannya. Yang ketiga wa an yamna'a azahu anhu, dan menghalang keburukannya kepada jiran tersebut. Keburukan dia tu lah, kita ni kalau kita ada perkara yang boleh menyakitkan jiran, kita menghalang daripada berlaku ataupun sampai kepada jiran. Wa an yasbira ala adhiyatih. Yang keempat, kita bersabar dengan keburukan jiran pula. Kita menghalang keburukan kita sampai kepada jiran, dan kita bersabar kalau jiran kita tadi melakukan keburukan, kita bersabar. Dan hadza husnul jiwar, yakni kejiranan yang baik ataupun untuk mengamalkan dengan baiknya berjiran dengan seseorang tersebut. Waqila, dikatakan inna min ikramihi, ini daripada perkara yang bermaksud dengan memuliakan jiran, alla yamna'ahu min gharzi qashabatin fi jidari, tidak menghalang untuk jiran tadi meletakkan ataupun menampan kayu di dinding rumah kita. Tu maksudnya kalau dia main letak dinding kayu daripada rumah dia, contohnya dia tak ada tempat nak letak, dia main letak di rumah kita, dia tidak menghalang perkara tersebut hatta kalau tidak diminta izin sekalipun. Tu min ikramil jiran. Dia tahap macam tu lah. Dia betul, patutnya hak dia lah untuk dia minta lah. Tapi kalau dia tak minta, dia main buat kat kita macam tu, tak ikram. Alla yamna'ahu min gharzi khashabatin fi jidari. Wa ruwiya an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an haqqul jari in marida 'udtahu. Kata diriwayatkan daripada Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis marfu' yang disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam
At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Haqqul jar, hak jiran apa dia? In marida uddahu. Kalau dia sakit, kamu melawatnya. Wa in mata syayya'tahu. Kalau dia mati, maka kamu mengiringi jenazahnya. Wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau dia meminta untuk berhutang, maka kamu beri dia hutang. Wa in irtakaba amran yu'ibuh satartahu. Kalau dia melakukan perkara yang mengaibkan, maka kamu menutup aibnya. Itu. Wa in asabahu khairun. Kalau dapat kebaikan kepadanya, hanna'tahu. Kamu bagi tahniah kepada dia. Wa in asabathu musibatun. Kalau terkena kepadanya dengan musibah, azzaitahu. Kamu ucap ta'ziah kepadanya. Wala tarfa' bina'aka fawqa bina'ihi fatasudda 'alaihi ar-rih. Dan jangan kamu tinggikan bangunan lebih daripada jiran kamu, karena akan menghalang angin sampai ke rumahnya. Wala tu'zihi birihi khidrika illa an taghrifa lahu minha. Dan jangan kamu tu'zihi birihi khidrik, yang kamu menyakitkan dia dengan apa ni, angin ataupun orang panggil apa, aroma daripada khidrik, daripada mangkuk ataupun periuk kamu, illa an taghrifa lahu minha, melainkan kamu cedok sikit daripada periuk tadi pergi hantar kepada jiran tersebut. Jadi kalau masak apa-apa, kalaulah angin akan tolak bauan makanan yang kita masak tadi ke rumah jiran kita, maka jangan disakitkan dia dengan bauan tersebut, melainkan kita membawa sedikit bagi kepada jiran kita tadi. Wa fi ba'd riwayat, wa in ishtaraita fakihatan fa ahdi lahu minha. Dan sebahagian riwayat, kalau kamu beli buah, maka hadiahkanlah buah tadi kepada fa ahdi lahu, yakni ahdi lil jar, kepada jiran tersebut, minha ay min fakihatin, daripada buahan tersebut. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak mampu lakukan sedemikian, fa adkhilha sirra, maka masukkan buah-buahan yang kita beli tadi secara rahsia. Maksudnya jangan beli dengan plastik yang, maksudnya bahasanya apa ni, dengan plastik yang berwarna terang, yang boleh nampak apa yang kita beli. Akan kita balik, maksudnya duduk di taman-taman ni, bila balik saja jiran tengok kita buat keluar daripada bonet apa ni, barang-barang makanan kita. Lagi hebat kalau dia tegak pula, banyak beli lah. Yang tu kena hantar sikit. Dan kalau anak kita nak pergi main dengan dia pula, dengan anak-anak dia, kalau dia bawa makanan, pesan kepada anak kita untuk dibahagikan makanan tadi kalau bermain dengan kawan-kawan lagi. Kalau tak mampu melakukan sedemikian, bagi tahu ke anak kita, tak payah bawa makanan. Lagi duk bawa buah apple, lepas tu pergi keluar main dengan kawan-kawan, lepas tu balik teriak, kata kawan dia tokak buah apple dia. Kita pun lari keluar juga, marah ke anak kawan tu, sama naik bodoh kan? Jadi kalau kata tak mau bagi jadi macam tu, tak payah bagi keluar makanan. Dan jangan ajak anak kita ni kedekut. Kalau kata dia boleh keluar ke rumah, daripada rumah tu untuk nak bagi juga kepada orang lain, silakan bawa keluar, tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu bagi dekat orang, maka tak payah bawa keluar, makan dalam rumahnya. Dan batu kata ni, fa illam taf'al, kalau kamu tak mampu beli buah dan nak bagi hadiah kepada dia, maka masukkan buah tadi ke dalam rumah kamu dengan keadaan rahsia, sembunyi-sembunyi lah. Buah plastik hitam kan, ataupun plastik Tesco tu dah memang tak nampak pun, putih tu putih terang kan? Bukannya jernih. Jadi buat keluar slow-slow, ataupun bila berhenti kereta tengok jiran duduk ada sebelah rumah kita, memang kita ni jenis pekin sikit kedekut, dah baca dah kitab ni, jadi macam mana nak buat ni, turun kereta tu tak buat turun apa, turun main mana. Saya keluar saat tadi ni, masuk dalam rumah tu, keluar balik tengok jiran tak ada lah, keluar baru pergi ambil barang, itu pekin lah. Ataupun nak jaga adab, boleh jadi dia tak mau nanti jiran dia sakit hati tengok makanan yang dia beli dan seumpamanya, ataupun dia tak mampu nak bagi, kerana hak tu saja yang ada bagi dia, contoh. Jadi adab ni kalau diraikan akan jadi elok dan jadi baik. Ni kita dah beli banyak-banyak, jiran dah tegak dah pula tu,
Kemudian senyap gitu ya. Pas minggu tak ada pun kok dah sampai kek ke. Lagi hebat lagi buat kenduri apa ni, birthday, anak-anak dengar bunyi sebelah pakai duk happy birthday to you kan, kek pun tak sampai, dah lah jemput pun tidak. Tak ada pandemik sangat mana dia jemput. Bahaya lagi kena ni apa semua. Tak apalah, kek tak hantar pun, kek pun bahaya, takut ada covid kat kek tu lagi, masalah lagi. Tak apalah, itu tak apa. Kalau dengan ihtimal tu tak apa, tapi nampak teruk sangatlah. Sebab kadang-kadang dia jemput orang luar lain daripada orang daripada jiran dia pun dia jemput juga mai ke rumah dia untuk nak mai kenduri tu. Hantar saja, tak masalah. Dia nak makan dia tak makan, pulang pada dia. Wala tukhrij biha waladak. Tu. Jangan dikeluarkan buah tadi oleh anak kamu. Fayaghidhu biha waladuh. Maka anak dia akan jadi jealous. Anak dia akan cemburu nanti ketika mana anak kamu mengeluarkan makanan daripada rumah di luar rumah kamu. Boleh nak bawa keluar tapi kena kongsi. Syarat dia macam tu. Maka ni sebenarnya melatih anak-anak untuk berkongsi makanan dengan orang lain. Tamam? Dan akan mengelakkan mereka daripada menjadi sombong dan kemudian kedekut. Sebab kadang kedekut ni dia latihan sebenarnya. Latihan daripada mak ayah sendiri yang suruh anak tu jadi kedekut. Sebab tu kita kena latih juga anak kita jangan kedekut. Tapi jangan sampai kena buli. Kena ada juga, ajak juga harga diri kepada dia. Jangan sampai kena buli, tapi jangan kedekut. Wa fi riwayatin li Muslim, ya Aba Dzarrin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ya Aba Dzar, Nabi SAW menyebut, wahai Aba Dzar, idza tabakhta fa'aksiri al-maraqa. Kalau kamu masak, maka banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranak. Dan kemudian bagi kepada jiran-jiranmu. Jadi biasakan masak tu bagi lebih sikit kalau kita jiran ada. Untuk kita bagi kepada jiran-jiran kita yang berhampiran dengan kita. Wa'lam anna al-jara yutlaqu 'ala as-sakin min ghairihi fi bait. Wa 'ala al-mulasiq wa 'ala 40 daran min kulli janibin. Dan ketahuilah bahawa jiran dimaksudkan dengan jiran apabila yutlaqu 'ala sakin ma'a ghairihi fi baitin. Orang yang duduk bersama dengan orang lain dalam satu rumah. Ni duduk asrama. Asrama siapa dia? Jiran dia tu duduk dengan bilik sebelah bilik dia. Ada 2 bilik dalam satu rumah, ada 3 bilik dalam satu rumah, dan tu orang lain. Bukan keluarga kita, bukan hidup satu keluarga. Satu semua jiran kita. Jadi janganlah beli KFC bawa masuk bilik seorang-seorang ya. Kena beli lebih. Kalau kata ni, kalau tak mau bawa balik, makan di KFC, makan di kedai tu sendiri. Ni bawa balik 2 ketui. Lepas tu buh dalam peti air ramai-ramai. Lepas tu tulis pula dekat depan pintu peti air, jangan makan, siapa makan tak redha. Bawa balik macam tu. Lepas tu bawa balik duduk asrama, peti air share. Kemudian buat syarat-syarat macam tu pula. Boleh lah, tak apa. Memang boleh buat syarat macam tu, tapi nampak tak comel. Dia ada benda yang bak hukum tu, bak adab. Yang hukum dia tak boleh makan, lagi tidak tahu redha kawan dia. Apa hukum kalau kawan tu makan dan dia tahu kata kawan dia akan redha, walaupun tak minta izin, hukumnya harus. Kalau Hafiz beli KFC 3 ketui, balik-balik letak atas tu, Wildan kata kalau Hafiz ni insya-Allah dia ni cara-cara kewalian tu dia akan redha. Ni kata. Dia akan redha, dia tak akan marah kalau kata makan makanan tadi. Jadi pergi hantam 2 ketui. Pak Long tu balik tengok, "Hui, habislah 2 ketui." Baru kita pun main. Saya share dengan Syarimi, kata Wildan. Kami ingatkan apa ni, tengok macam tak mau makan kata tadi. Jadi kalau kata tahu kata kawan tadi memang redha, dia akan redha selepas tu. Tak apalah, tak apa. Makan. Buat selalu, buat. Kalau ayat gaya macam tu, maksud dia tak redha. Tak ada kawan-kawan yang macam tu. Mula-mula nampak redha, pakat hantamlah ayak dia, beli ayak gas, bubuh dalam peti air, pakatlah bubuh peti air, lepas tu buka peti air, pakat minum. Yang sini-sini pun balik pakat hantam minum, habis. Kok nak beli lain? Tak, tunggu kawan tu juga beli. Memang padu lah kawan tu pun.
Dah kali sampai tulis depan peti air. Tulis depan peti air. Selepas 2 minggu, 3 minggu dah bersabar kot dengan peristiwa tu, dia pun tulis. Ayat kalau orang beli tu suruh gagah makan. Oh, tu dia. Kali dengan sini-sini selok. Oh, kata Jen, kami duduk minum sebelum ni, rupanya berasa hati. Berasa lah hampa tak beli. Hampa beli sama juga. Hampa minum, lepas tu hampa tambah balik. Jangan tambah. Tambah tu janganlah pergi buat ayak tambah lentu je. Tak, beli ayak lain lah. Beli, pitak balik dalam peti air tu. Lepas tu, siapa nak minum, minum. Itu barulah harmoni. Ni sampai telok pun bubuh dalam apa ni almari teruk. Duduk satu asrama, telok bola mari. Punya kedekutnya masya-Allah tabarakallah. Buka mari dia tu dia telok bersusun. Rupanya ni telok khas dia. Yang tak boleh kawan-kawan tak boleh share. Hak dalam rumah punya. Hak ni hak telok dia punya. Gelak Yuldan. Kalau dia buat gitu lah. Tekan Maggi lagi. Katalah dia gelak. Tu yang mengapai payah tu. Pas Maggi ya. Baik, wa alal mulasiq. Ini juga kepada jiran. Siapa dia lagi jiran yang duduk berhampiran dengan rumah kita ni, yang mulasiq, yang bersambung rumah dia dengan rumah kita. Wa ala 40 daran min kulli janibin. Dan juga kepada 40 rumah yang berada pada setiap penjuru, pada setiap arah. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Maka itu semua jiran. Tamam. Dia. Jadi kalau nak panggil kenduri, kena macam tu sepatutnya. 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan, 40 kiri. Tapi jenuh. Satu isi rumah saja mungkin 4-5 orang. Kali dengan 40, 5 kali 40 dah 200, kat 1000. Jadi kalau kenduri kena panggil 1000 kenduri. Maksudnya 40 tu. Tu yang ikut dan lah, mana sampai dapat dulu lah. Di sini tak sebut pula rumah kot atas dengan bawah. Kita rasa termasuk kerana dia mulasiq. Tu ada mulasiq tu. Maka dia termasuk dengan atas dan bawah, kerana dia termasuk mulasiq, kerana dia berkait dengan yang menyentuh di atas bahagian kita. Jadi rumah-rumah yang flat, maka tu semua jiran di atas dan jiran dia juga di bawah. Baik. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa ikhtulifa fi haddil jiwar. Berlaku khilaf pada had ataupun ta'rif jar tadi, apa dia maksudnya? Apa yang boleh kita sebut sebagai jiran tu? Jiran macam mana kita nak tahu dia jiran? Faja'a an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Datang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man sami'a an-nida'a fahuwa jarun. Siapa yang mendengar seruan, maka dia dikira jiran lah waktu tu. Jadi kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kata dia dengar seruan orang tadi, dia panggil, maka tu termasuk jirannya waktu tu. Wa qila man shalla ma'aka salat as-subhi fil masjid fahuwa jarun. Tu satu pandangan lagi kata, siapa yang solat subuh bersama kamu di masjid, maka tu jiran kamu. Yang tu apa dia jiran ni, maksudnya kejiranan kita adalah tu kawan-kawan kita di masjid waktu solat subuh tu. Jadi nak panggil kenduri, panggil solat subuh tu. Pergi solat subuh, tengok ni yang selalu duk jumpa di masjid solat subuh. Yang tu kita panggil. Wa an Aisyah haddul jiwari 40 daran min kulli jadibin. Ini daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi had jiran adalah 40 rumah pada setiap arah. Maksudnya kiri kanan depan belakang, kanan kiri depan belakang. Wa anil Auza'i mislahu. Imam Auza'i juga berpandangan sedemikian. Dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad seumpamanya juga, iaitu 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri dalam kitab Adabul Mufrad. Dan begitu juga daripada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pandangan ramai di kalangan ulama. Daripada Sayyidina Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Seorang lelaki datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni nazaltu fi mahallati bani fulan. Saya telah pergi bertandang ke satu kampung.
wa inna ashaddahum li adhan aqdamuhum li jiwaran. Nah, yang paling berat sekali menjatuhkan ataupun memberikan siksaan dan juga penghinaan kepada aku adalah yang paling lama berjiran denganku. Aqdamuhum li jiwaran. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Aliyan ya'tuna al-masjida wa yaqumuna ala babihi fayasihun ala inna 40 daran jarun wa la yadkhulul jannah ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه. Tamam. Jadi kata Nabi SAW, Nabi suruh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ke masjid dan duduk di pintu masjid, lalu berseru, ala inna 40 daran jarun. Nah, sebenarnya 40 rumah yang ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri, itu adalah jiranmu dan tidak akan masuk syurga. Nah, tidak masuk syurga. Wala yadkhulul jannata man khafa jaruhu bawa'iqah. Sesiapa yang jirannya bimbang dengan kejahatannya. Nah, kalau bimbang jiran kita dengan kejahatan kita, maka tak masuk syurga orang tu. Jadi kita kena menghilangkan kebimbangan jiran daripada kita. Kena bagi jiran rasa selamat kalau kita ada. Nah, yang tu baru ahli syurga. Kalau jiran tengok dia ni ada, jiran kata dia ni tak ada pun tak apa. Kalau dia meninggal, jiran pakat tepuk tangan seronok dalam hati lah, tepuk tangan dalam hati. Maka tu adalah kecelakaan bagi kita. Tamam? Akhbarun fi ikramil jari wal wasiyah bihi wa kaffil adha atau wa kaffil adha anhu. Ini khabar tentang memuliakan jiran dan juga wasiat untuk melakukan kebaikan kepada jiran dan kafil adha anhu, dan kita menghalang kejahatan ataupun keburukan mengenai jiran kita. Wa qad waradat akhbarun katsiratun fi ikramih. Banyak khabar yang menceritakan tentang kemuliaan jiran wal wasiyati bihi dan wasiat untuk berbaik dengan jiran, wa kafil adha anhu, dan kita menghalang keburukan kepada jiran. Minha ma fi riwayatin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Jiran yang paling hampir dengan kita tadi sebut apa dia? Al-sakin ma'a ghairihi fi baitin wa 'ala al-munasikh tadi kan. Jadi yang tu kita dah syarahkan. Jiran paling hampir dengan kita adalah malaikat yang ada yang mencatat amalan kita. Tu jiran kita yang paling hampir. Nah, jadi jangan menyakiti jiran tersebut. Dengan apa? Dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Minha, apa antara khabar yang diceritakan tentang kemuliaan jiran, ma fi riwayatin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada riwayat Sayyidina Anas, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tapi ya, sila. Sentiasalah Sayyidina Jibril alaihi salam mewasiati aku dengan melakukan kebaikan kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa annahu sayuwarrithu, bahawa jiran itu boleh mewarisi. Annahu sayuwarrithu, jiran boleh mewarisi jirannya. Kerana Sayyidina Jibril kalau turunnya selalu mewasiat kepada jiran, buat baik kepada jiran, buat baik kepada jiran. Sampai kata Nabi, aku menyangka sampai boleh, rasanya macam boleh pula untuk diwarisi kepada jiran, kerana selalu disuruh oleh Sayyidina Jibril untuk melakukan kebaikan kepada jiran. Wa minha, antara lain, ma fi riwayatin an Anas aidan marfu'an, hadis riwayat Sayyidina Anas juga, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah beriman kepada aku, kata Nabi, siapa yang bermalam-malam tidur dengan keadaan kenyang sedang jirannya dalam keadaan lapar, ila jambihi, bersebelahan dengannya, wa huwa ya'lamu bih, dan dia tahu. Syarat dia tahu. Kalau dia tak tahu, tak apalah. Ni kalau dia tahu, kata jiran dia tadi berlapar dan dia mampu berkenyang pada malamnya, maka ini, kata Nabi, ma'ama Nabi, ini orang tidak beriman kepada aku, kata Nabi, maksudnya tidak sempurna imannya. Tamam? Wa minha ma ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yawm al-qiyamah yaqulu ya rabbi hadha ughliqa babahu duni famana'ani ma'rufah. Berapa ramai jiran, kata Nabi, yang tergantung dengan jirannya pada hari kiamat nanti. Tergantung ni, tak masuk syurga. Nak masuk syurga tak boleh sebab apa? Sebab tersangkut dengan jirannya. Karena jiran tadi akan menyebut, wahai Tuhan, hada ughliqa babah, ini orang yang telah tutup pintunya duni, kepada aku, famana'ani ma'rufah, dan dia telah menghalangku daripada melakukan kebaikan. Tak boleh buat baik kepada dia. Jadi ni orang-orang yang akan tersangkut nanti di akhirat, tidak boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma ruya an Abi Shuraih radhiyallahu taala anhu. Ada orang sampai jiran dia tak tegur. Tak tegur jiran, jumpa jiran buat tak tahu, buat tak layan. Padahal kadang tak ada masalah apa pun dengan jiran. Kena buang perangai kita. Perangai tak boleh tegur orang. Perangai tak boleh ni. Ada orang macam-macam perangai lah. Ada penyakit pun ada juga. Jadi takut keluar ucapan dia, takut jadi sakit hati orang. Ada orang macam tu kan. Jadi cuba kita kan orang, cuba untuk kita mempanggil cakap benda yang baik. Wa minha ma ruya an Abi Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalu laqad khaba wa qasira man huwa ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW sebut satu hari, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman seseorang itu. Qalu laqad khaba wa qasira. Maka para sahabat kata, sangat tercela dan juga rugilah orang tersebut. Siapakah dia ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Iaitu seorang yang jirannya tidak selamat daripada keburukannya. Bawa'iqahu ay ghawailahu wa syururah. Kalau jiran tak selamat dengan kejahatan kita dan keburukan kita, maka ini adalah orang yang diucap oleh Nabi, la yu'min wallahi la yu'min, 3 kali wallahi. Ini kalau Nabi sebut macam tu, maka kena ambil perhatian betul-betul. Jangan sampai jiran kita rasa dengan keberadaan kita tadi membahayakan dia. Wa minha ma ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adha jarahu faqad adhani. Siapa yang menyakiti jirannya, maka dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Wa man adhani faqad adha Allah. Siapa yang menyakitiku, kata Nabi, dia telah menyakitkan Allah. Ini Allah tidak redha dengan dia. Wa minha, yang lain, ma rawahu al-Baihaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyasduqil haditha falyasduqil haditha wal yu'addi al-amanata wa la yu'zi jarah. Siapa yang dia ingin Allah mencintainya dan Rasul mencintainya, yang pertama apa dia? Falyasduqil haditha, hendaklah dia bercakap betul, cakap benar. Yang kedua, wal yu'addil amanata, tunaikan amanah. Yang keempat, wala yu'zi jarah, jangan sakiti jiran. Yang tu umum Nabi sebut jiran di sini. Nabi tak kata jar muslim, dan hatta bukan muslim sekalipun. Kena dijaga, jangan sampai menyakiti mereka. Kata kita kalau nak pergi rumah, kata masyayikh sebut awal-awal lagi, al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar, jiran dulu sebelum rumah yang kita nak beli. Untuk nak tengok jiran-jiran kita, kena pergi tengok dulu jiran kita macam mana. Sebelum beli rumah, pergi tegok dulu jiran sebelah rumah kita nak beli itu. Tanya macam mana penempatan sini, tegok pun tak waktu tu. Tahu dah, kata ni jenis masalah ni. Kalau kita beli sini ni, nanti duduk sebelah rumah akan jadi masalah. Tapi kalau kita pergi sembang, tanya macam mana kejiranan di sini, rumah sini okey ke, dia pun layan dengan baik, insya-Allah lah akan jadi jiran yang baik satu masa nanti. Wa minha ma ruya anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarah. Jadi diriwayatkan ada seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi mengadu tentang jirannya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuffa adhaka anhu. Tengok Nabi SAW pesan kepada dia, tahan kejahatanmu kepada jiranmu. Wasbir ala adhahu, sabar dengan kejahatannya. Fakafa bil mauti mufarriqan.
cukuplah mati itu akan menjadi pemisah antara kita. Maksudnya sabar ajalah, Nabi kata sabar. Wa kafal mauti wa kafa bil mauti mufarriqan. Mati itu nanti akan jadi pemisah. Dia mati nanti selesai. Habis. Sama ada kita mati ataupun dia mati. Kemudian Nabi SAW suruh kita bersabar. Nanti akan jumpa cerita-cerita berkenaan dengan jiran ni, disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam. Tapi sebahagian dari tak cerita. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang jiran yang selalu menyakiti beliau. Tiap-tiap malam akan main muzik di rumahnya. Jiran ni main muzik tiap-tiap malam. Dan Imam Abu Hanifah diam, tak kata apa. Sampailah jiran-jiran lain pakat pergi tegak, kata di sebelah rumah ni Imamul A'zam, ini bukan orang biasa ni, untuk guru besar ni. Orang duk main macam ni apa semua sekali. Dia buat tak layan, terus lagi main kuat lagi. Imam Abu Hanifah sabar dengan perkara tadi. Sampailah satu hari senyap, tak bunyi apa. Imam Abu Hanifah pula pelik, selalu kuat, hari ni tak dengar apa ni. Pergi tanya, rupanya kena tangkap dengan polis kerana ada isu dan kes apa-apa, atau mungkin ada laporan siapa-siapa ke, kawan tu kena tangkap. Kemudian Imam Abu Hanifah pergi ke balai polis. Pergi balai polis, terkejut polis tengok Imam Abu Hanifah main. Jadi sambut dia apa, maka kata ni, kenapa Imam Abu Hanifah main ke sini, ni ada urusan apa? Kata, saya cari jiran saya, dia kata. Maka yang duduk sekat dengan rumah saya, tadi apa beritahu ni, sini fulan. Kata Imam Abu Hanifah, lepaskan dia, bebaskan dia dengan jaminan. Dia bebaskan dia. Akhirnya jadi murid Imam Abu Hanifah, main mengaji kelas. Asalnya orang yang paling benci dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala, tapi kerana akhlak beliau menyebabkan orang tadi berubah. Kisah Islam jar Malik ibn Dinar. Qissatu Islami jari Malik ibn Dinar. Kisah Islamnya jirannya Malik ibn Dinar. Wa hukiya, dihikayatkan, annahu kana li Malik ibn Dinar jarun Yahudiyun. Diceritakan bahawa Sayyidina Malik bin Dinar ada jiran daripada Yahudi. Fahawwala mustahammahu ila jidaril bait alladhi huwa fihi Malikun. Wa kana al-jidaru mutahaddiman wa kanat tadkhulu minhu an-najasah. Tengok, dia jiran Yahudi ni duduk sebelah rumah Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni wali Allah Ta'ala, sufi. Maka dia tukar tempat berak kencing dia ke dinding rumah Sayyidina Malik bin Dinar. Jadi maksudnya mungkin rumahnya mulasiq, jadi berhampiran macam tu. Mungkin tandas dia asal di bahagian lain, tapi bila ada Imam Malik bin Dinar berjiran dengan dia, dia tukar jamban dia bagi duduk dengan rapat dengan dinding rumah Sayyidina Malik bin Dinar. Wa kana al-jidaru mutahaddiman. Jadi jidar tu pula, dinding rumah Sayyidina Malik bin Dinar pula runtuh sikit. Ataulah keadaan dia macam mana tu. Wa kana tadkhulu minhu najasah, maka masuk najis melalui arah dinding tadi. Wa Malikun yunazzifu al-baita fi kulli yawmin wa lam yaqul syai'a. Tu dia. Imam Malik bin Dinar setiap hari mencuci rumah beliau daripada najis tersebut tanpa kata apa-apa. Setiap hari akan cuci. Masuk najis saja. Kalau Yahudi itu masuk dalam jamban, akan keluarlah najis itu masuk sampai ke rumah Imam Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar pun cuci. Tiap hari cuci. Tak kata apa. Wa aqama ala zalika muddatan wa huwa sabirun ala al-adha. Dan dia melakukan sedemikian berapa lama dan bersabar dengan keburukan tadi. Fadaqa sadrul yahudi min kathrati sabrihi ala hadhihi al-masyaqqah. Yahudi itu pula tension. Sabar sungguh, dia kata, hak jiran aku ni. Sayyidina Malik bin Dinar ni sabar sungguh. Tak ada sikit pun kau main ke rumah aku bagi tahu, kata, jangan duk berak lagi di bahagian tu kerana dah masuk dalam rumah saya. Faqala lahu ya Malik. Dia pula jadi sempit dada pula. Dia kata, awak dia ni tak pernah main langsung ni. Kau nak main tegak aku ke? Nak cari pasal lah. Ni kalau main tegak tu maksudnya ni nak mula nak kata lah kan. Tak kata apa. Jadi bila dah lama dah macam tu, akhirnya dia pun rasa salah juga dalam dada dia ni. Faqala lahu ya Malik adaituka wa anta sabirun wa lam tukhbirni. Dia pula main kepada Imam Malik bin Dinar. Dia kata, wahai Malik, aku dah sakitkan kamu sabar, kamu tak maklum kat aku. Kau lah main nak maklum ke, nak cerita ke, nak kata ke apa. Faqala lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Malik bin Dinar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh." Di sini Sayyidina Malik bin Dinar kata, Rasulullah bersabda, sentiasa Sayyidina Jibril turun kepada aku, mewasiatkan aku tentang kebaikan kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu boleh mewarisi harta. Jadi di sini maksudnya Sayyidina Malik bin Dinar ingin pahamkan kepada kita bahawa bukan jiran dimaksudkan tadi jiran Muslim sahaja, atau jiran Yahudi pun, sebab jiran ini umum. Nah, fanadimal Yahudiyu, maka Yahudi ini jadi menyesal, wa aslama wa hasuna Islamu, maka baik Islamnya, masuk Islam dan baik Islamnya. Berkat kesabaran, maka akhirnya masuk Islam dan baik pula Islamnya selepas. Asyratu asya'a minal jafa, 10 perkara daripada kekerasan, daripada perkara yang dianggap sebagai kekerasan. Wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala annahu qala, asyratu asya'a minal jafa, 10 perkara yang merupakan kekerasan. Awaluha, yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat, yakni seorang yang mendoakan dirinya sahaja, tidak dia doakan ibu ayahnya dan tidak doakan mukminin dan mukminat. Doa semua hak dia aja doa. Ya Allah berikan aku kata, ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan aku, tak doa pun kat mak dia, dekat ayah dia, dekat mukminin dan mukminat. Ini kerah. Wasani, rajulun yata'allamu al-Qur'ana wa la yaqra'u minhu fi kulli yawmin 100 ayah, wa la yaqra' minhu fi kulli yawmin 100 ayatin. Seorang lelaki yang mempelajari Quran, tapi dia tidak membaca daripada Quran tersebut sehari 100 ayat. Itu dia. Tamam. Ini Sayyidina ini antara dua perkara yang kerah. Tamam. Disebut dalam sebahagian kitab, kata di sini, waqila yuqra'u fi kulli raka'atin 30 ayat. Tak ada kaitan dengan ayat ni, tak ada kaitan dengan cerita ni, tapi baca Quran ni, kalau kita baca setiap rakaat 30 ayat, dalam satu rakaat 30 ayat baca, di anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu amara bidzalik, karena Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan sedemikian, fayaqa'ul qatmu 3 marratin fi Ramadan, maka akan berlaku kita boleh khatamkan Quran 3 kali dalam salat dalam bulan Ramadan, kalau baca satu rakaat 30 ayat. Satu rakaat baca 30 ayat. Satu Ramadan tadi, maksudnya satu bulan Ramadan tadi boleh khatam 3 kali khataman dalam salat. 30 ayat boleh tahan, banyak juga. Baik. Maksudnya kalau semayang 20 rakaat, kira kali berapa ratus ayat hari itu saja kita baca. Boleh khatam dalam masa dan satu bulan Ramadan khatam 3 kali. Qala al-Kasani, kata Imam Kasani, ma amara bihi Umar radhiyallahu ta'ala anhu huwa min babil fadilah, yang diarahkan oleh Sayyidina Umar tadi, yang dibaca 30 ayat satu rakaat dan khatam 3 kali dalam satu bulan Ramadan, itu min babil fadilah, itu bab kelebihan. Wa huwa an yakhtima al-Qur'ana akthara min marratin wa hadha fi zamanihim, iaitu mengkhatamkan Quran lebih daripada sekali dalam salat, dan itu pada zamannya mereka. Ini kata Imam Kasani. Wa amma fi zamanina, itu zaman Imam Kasani ni, Imam Kasani berapa ratus tahun yang dulu. Imam Kasani kata, dan manakala pada zaman kita, fal afdalu an yaqra al imamu ala hasabi halil qaum, adalah imam tadi membaca dengan berdasarkan kepada keadaan kaum tersebut. Fa yaqra'u qadra ma la yunaffiruhum 'anil jamaah, adalah dia membaca dengan kadar yang tidak melarikan jamaah, lianna takthir al jama'ati afdalu min tatwil al qira'ah, karena membanyakkan jamaah itu lebih afdal daripada memanjangkan bacaan. Ini faqih. Tapi kalau kata di masjid-masjid yang makruf bacaannya panjang, maka jamaah di situ kena redha. Macam guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kata setiap Ramadan, dulu Ramadan 3 kali khatam. Habis Ramadan 3 kali khatam Quran dalam salat. Jadi satu malam sampai 3 juzuk baca. Tapi tahun-tahun yang lepas dikhatamkan 5 juzuk. Ada satu tahun tu 5 kali khatam dalam 30 hari.
kuat dia lah. Kalau siapa yang boleh ikut tu memang kuat. As-sadisu rajulun dakhala al-masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Yang ketiga, yang jafa ataupun dikira keras, seorang yang masuk ke dalam masjid dan dia keluar tidak menunaikan 2 rakaat solat. Ar-rabi'u, yang keempat, rajulun yamurru 'ala al-maqabiri wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Seorang yang melalui perkuburan, dia tidak memberi salam kepada ahli kubur dan juga dia tidak berdoa kepada mereka. Ini pun dikira kekerasan. Wal qamisu, qahati lah maksudnya, rajulun dakhala al-madinata fi yaumil jumu'ah thumma kharaja wa lam yusalli al-jumu'ah. Seorang yang masuk ke satu bandar pada hari Jumaat dan dia keluar daripada bandar tersebut tidak solat Jumaat. Ini pun dikira kekeras hati. Wasadisu, yang keenam, rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'an min al-'ilm. Seseorang yang ada alim di tempatnya. Ada alim di kampungnya, tetapi dia tak pernah pergi mengaji dengan alim tersebut, suatu pun daripada ilmu. Ini dikira kerah. Sabi'u rajulani tarafaqa wa lam yas'al kullu wahidin minhuma 'an ismi sahibi. 2 orang yang berteman ni, mai ke orang panggil apa? Mai daurah, duduk dekat seminggu dah. Wa lam yas'al kullu wahidin minhuma 'an ismi sahibi. Seorang pun tak tanya nama kawan dia. Kawan saja duduk dalam bilik, tu tak tanya nama siapa. Ni kerah. Ni panggil hati kau keras, Roy. Itu kan? Jadi kena tanya. Kita kawan dengan orang, kena tanya nama dia siapa. Ni. Jadi duduk dia sembang dengan orang pun kadang-kadang macam tu juga. Duduk sembang dengan orang, duduk dalam perjalanan mana-mana ke, tengok tengah sembang, atau berjumpa dengan orang, sembang. Lama dah sembang, tak tanya nama. Ini pun kerah. Dia kena tanya nama. Ni kalau orang tanya nama, tak apa, tak tahu lah nama. Dia buat sempoi. Orang Penang kata buat sempoi. Wasaminu, yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin fa'ajabahu thumma lam yadhhab ila diyafah. Seorang yang diajak oleh seseorang agar pergi bertamu di rumahnya, maka dia pun menerima jemputan tersebut tapi dia tak pergi. Dia orang pergi kat rumah dia, jom pergi rumah saya esok. Dia kata, baik. Haram tak pergi pun. Lupa tak apa, lupa lain. Ni memang sengaja tak pergi. Ini keras. At-tasi'u, yang ke-9, syabun yudayyi'u syababahu wa lam yatlubil ilma wal adaba. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya, tidak menuntut ilmu dan adab. Tak ada apa. Ini kerah. Waktu muda kata, malam masih muda. Ni hari muda lagi, geng muda-muda ni, kita takkan nak buat apa ni, benda-benda ni, main futsal lah. Tiap-tiap hari duduk nempak muka, duduk kat kedai mamak, main futsal, balik kedai mamak lagi. Dia kenal mamak. Kalau tok guru alim main kat kedai mamak tu pun dia tak kenal. Yang dia kenal mamak tu. Jadi di akhirat nanti tak kenal siapa alim, siapa tak tahu. Sebab apa? Sebab kalau pergi mengaji banyak sangat nak tahu, bila banyak tahu sangat ni, banyak nak kena ikut, banyak nak kena larang. Jadi payah habis tak tahu. Jadi kami tak tahu Kami tak tahu. Raja tak tahu. Masuk kubur nanti, malaikat tanya, ni siapa dia ni? Tak tahu. Wah, kena sedah. Masa tu tak ada dah, mamak tak boleh tolong waktu tu. Dia tak boleh lari pergi dari mamak waktu tu. Faham? Dia beringat ni anak-anak muda kena mengaji, kena pergi mengaji, kena tuntut adab. Tak ada rugi apa pun. Tak payah banyak-banyak. Sekurang-kurangnya seminggu sekali saja. Kalau sibuk sangat dengan urusan kerja dan seumpamanya, seminggu sekali saja untuk pergi duduk dalam majlis ilmu. Tak mampu juga. Sebulan sekali kena duduk juga dalam majlis ilmu. Dan kalau boleh setiap malam kena ada juga majlis ilmu yang kita ikuti live. Ni sekarang ni zaman moden, ada live. Dengar live mana-mana tok guru. Jangan dengar ceramah tak jadi. Dengar mengaji bukan mengaji Kuala Lumpur ni. Mengaji Quran pula. Nak mengaji Quran lah. Orang Kuala Lumpur dia mengaji Qurannya, tak mengaji kitab ni. Dia dengar. Cari mana-mana tok guru yang dia rasa kena dengan jiwa dia. Ni kan ceramah dia nak ceramah lawak dia cari ceramah lawak.
Ceramah hak yang 2 minit 3 minit hak lawak tu cari. Tapi kalau kita ceramah tu ada ilmu, tak apa, tak ada masalah apa. Dengar satu tok guru bercakap, dengar para masyayikh bercakap, dengar para alim ulama bercakap. Kalau boleh bahasa Arab, dengar yang para masyayikh Arab cakap. Jadi insya-Allah akan dipenuhkan masanya dengan kebaikan. Jadi kita nak paksa semua suruh pergi majlis ilmu, duduk macam pelajar santri duduk di pondok ni, ya tak semua orang boleh buat macam tu. Yang boleh habiskan masa muda mereka jealous dengan kawan-kawan yang dah kahwin, yang dah bekerja. Kantoi lah dalam TV3 pula tu. Dah tengok dalam TV3? Tak tengok ya? Dah tengok lah. Ada ibu-ibu dah tengok dah TV3? Tengok lah. Jejak Rasul. Dia pemain sini. Sebenarnya tu main tu tak dirancang tu asalnya. Yang dia pun nak pergi tempat lain. Tempat tu kena Covid. Jadi pihak Jabatan Zakat dan saya ni ahli lembaga pengarah zakat, ahli lembaga zakat negeri Kedah. Kan? Saya seorang ahli lembaga paling muda sekali dalam sejarah zakat, dia kata. Paling muda ni saya. Ada semua orang tua-tua, orang hebat-hebat lah ni. Jadi dia kata CEO zakat, Datuk Zakaria kata mai ke sini, mai ke Zawiyah. Jadi dia pun telefon, tulan kita hari yang dia nak mai tak ada apa mai tu bukannya apa, saya kata saya ada kelas hari tu, tak apa, dia teruskan kelas macam biasa tu. Hak yang pengajian hari tu pengajian kelas sungguh. Walaupun mereka duk ambil gambar tapi kelas terus macam biasa. Lepas tu mereka kata ada musuh sokat, saya tekak je ni kelas tak habis ni. Tapi terus terus sampai habis juga pengajian tadi. Lepas tu baru ada temu duga lah, temu ramah betul lah. Masa tu lah kita tahu lah cabaran paling utama tadi kerana kawan-kawan dah kahwin. Siapa saya tak tahu, saya tak tengok lagi. Saya dengar ujung-ujung lah, kata jealous sebab kawan-kawan kahwin dah. Siapa dia Alik? Tak tahu lah. Banyak bergelojak dalam jiwa banyak. InsyaAllah. Tak apa, insyaAllah. Awak samak tak? 2 tahun lagi. Sebab syarat masuk sini tahu dah, kata tak boleh kahwin. Mana yang Alik, Afiq mana ni? Jaga Nafisah. Afiq kita tak cukup 4 tahun. InsyaAllah kita akan tambah lagi. Dekat Afiq 4 tahun lagi kita tambah. Boleh jadi 8 tahun. Tak boleh balik. Kita pakai kerah kejung lah aku ni, dia kata. Lepas ni lepas 4 tahun hak besar-besar ni saya bagi suruh mereka kahwin lah. Hak besar-besar lah, yang cik-cik umur 16 tahun, yang tiap-tiap tahun akan turun umur dia. Yang tu tak boleh kahwin lagi. Dia ada beberapa orang yang umur dia makin turun. Saya akan tengok juga mereka ni pun, dia ada yang makin matang, ada yang dia lagi lama lagi tak matang. Dia akan turun setahun daripada umur asal dia. Kalau lah umur 20 jadi umur 18. Kalau esok tengok tak matang lagi jadi 17 balik. Jadi 16 sampai jadi 12 tahun umur dia. Yang ni dia kena tengok dulu bila dia nak kahwin tu. Walaupun beli buku kitab pasal perkahwinan. Dah beli awal dah. Cara-cara rumah tangga, ada rumah tangga. Beli awal lagi. Hak gelak kuat tu. Jadi kalau hak yang besar-besar ni, kalau sampai masa dah, sebelum mereka pergi musafir mana-mana, saya suruh mereka kahwin dulu lah. Sebab kalau tak kahwin ni, keluar-keluar tu ni, dia ada matan dalam kepala, dia reti pula ni. Rupanya mereka ni pandai bercakap tau. Saya tengok mereka bercakap depan kamera tu, tak gagak langsung. Kata, kemah buat ni tau. Depan saya tak pernah cakap. Rupanya bercakap kemah. Cabaran paling besar adalah ni. Tak cukup sunatnya mengaji di sini. Sohbah yang paling utama. Di sini yang paling besar dia adalah sohbah. Masya Allah, kata tak gagak seorang pun, kata kemah ni Tok Mufti semua ni. Al-ashiru, ini kena anak-anak muda kena habiskan masa dengan tuntut ilmu, dengan adab. Sebab ni zaman orang panggil zaman orang suka dengan ilmu dan mengaku suka dengan ilmu, tapi nak menghabiskan masa mereka dengan ilmu sangat sedikit.
Orang boleh mengaku dia sayang dengan ilmu, suka dengan ilmu, tapi nak jadi generasi penerus ilmu, korbankan masa hidup mereka dengan muda ni, yang tu susah. Sebab tu apa ni, panggil apa, doakanlah santri-santri ni bagi ikhlas niat kerana Allah. Tu doa depa tiap-tiap semayang, Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Doakan istiqamah dengan ikhlas. Itu yang paling utama sekali dalam perjuangan pengajian ni. Sebab kalau tak ada dua tu, tak ada apa. Rugi saja mengaji ni, habis masa ya. Wal ashiru rajulun syab'an wa jaruhu ja'i'un, seorang yang lapar, dia kenyang, jirannya berlapar, wala yu'tihi min ta'amihi syai'an, dan dia tak bagi sikit pun daripada makanan dia kepada jirannya tadi. Ini adalah kekerasan. Tamam? Semoga kita dilindungi daripada keras tadi. Wa nuqila 'anil Imam Ahmad. Tidak nak baca kitab ni. Sikit lagi. Wa nuqila 'anil Imam Ahmad, ini malam ni. Insya-Allah taala kita sambung pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.